Pertama-tama dan selama-lama, marilah kita rafa' syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar takwa, menjunjung kasih segala perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, dan juga meninggal segala larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, yaitu pada ayat ke-102 surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dan ketika mana umur Nabi Allah Ismail alaihissalam telah pun sampai ke umur dewasa, qala ya bunayya, berkata ayahnya kepada anaknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim kata kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, ya, inni ara fil manam, aku bermimpi kamu di dalam mimpiku, anni azbahuka, yang mana aku mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menyembelih kamu. Fanzur maza tara, maka ayahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menanyakan kepada anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam, apakah pandanganmu? Ada dalam satu riwayat qiraat tuan-tuan dia disebut dengan maza turi, boleh dibaca dengan maza tara ataupun maza turi. Qala ya abati if'al, maka berkata anaknya kepada ayahnya, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, sesungguhnya kamu akan mendapati aku berada di dalam golongan-golongan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baru saja lepas, walaupun baru saja lepas, tapi masih lagi berada di dalam fatrah, berada di dalam musim raya kurban. Ada orang sebut raya kurban, ada orang sebut raya Aidil Adha. Bila kita tanya apa maksud Aidil Adha, dia sebut Aidil Adha itu raya kurban. Sebutan kurban dengan kurban pun ada makna yang berbeza, tuan-tuan. Sepatutnya bihurufil qaf kena sebut dengan kurban sebab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mai kita tulisan orang Melayu ni tulis dengan K, kurban, jadi makna lain, tuan-tuan. Tanya sebab apa makna Aidil Adha itu kurban, dia pun sebut, mereka kata sebab tadhiyah, ambil daripada perkataan tadhiyah. Tetapi dalam kitab, tuan-tuan, Aidil Adha ini bermaksud melakukan perkara ataupun ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu duha. Sebab itu selepas mana kita menunaikan sembahyang 2 rakaat berserta dengan khutbah, barulah boleh kita nak buat kurban. Tapi ada setengah tempat dia kata, ustaz, kita apa dulu, kita sembelih dulu selepas kita buat sembahyang sunat Aidil Adha, lepas tu kita dengar khatib baca khutbah, lepas tu senang kita bahagi daging tu orang pakai kapal. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kalau kata kita tengok baru ni, tuan-tuan, dalam peristiwa manusia berbondong-bondong buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah korban, banyak yang daripada sudut tu, tuan-tuan, banyak yang lari daripada yang dituntut. Tapi alhamdulillah, ini umat Islam, umat manusia, terutamanya sahabat-sahabat yang datang pada malam ini, di antara orang yang ciptakan kepada majlis ilmu.
Maka bila mana cinta pada majlis ilmu, maka dapat ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada manusia yang hatinya senantiasa nak ingat mengaji ilmu. Maka bila mengaji dapat, tuan-tuan. Tapi kalau tak mengaji tak dapat. Bila tak mengaji tak dapat, tu yang buat lebih kurang. Ada setengah tempat pula, tuan-tuan, dia sembelih 3 ekor. Masuk tu ada 21 orang lah kata. 21 bahagian. Maka dia habis dulu yang 2 ekor tu bagi kepada 21 orang. Dia kata, ustaz, daging yang sama, daging lembu juga, bukan dia nak tukar jadi daging unta. Jadi yang sekor last sekali tu barulah dia puluh nak bagi kat fakir miskin, nak bagi buat kenduri. Itu pemahaman yang salah, betul. Tu, tapi nak buat macam mana? Bila kita tegur, dia kata kami buat lama. Yang lama tu tak ada. Macam-macam tu tuan-tuan. Tak tahu malam ni tak baca surah Yasin. Cerita pasal korban ni tuan-tuan, selalu kepala. Kalau tersebut dalam kitab tuan-tuan, harta perkara kulit sekalipun tak boleh nak ambil. Kita ni siap-siap dah. Orang yang pergi korban tu, dia tunggu je nak ambil kulit. Walaupun dia di posisi orang kaya, ataupun dalam keadaan dia pergi nak lapor tersebut, nak bantu bekerjasama itu, dalam keadaan dia nak kulit, dalam keadaan dia nak dapat hapuan dia, iaitu daging. Itu yang masalah. Bahkan ada setengah tempat pula, bila mana dia panggil orang yang tukang sembelih tu, dia bagi upah dengan daging. Ada tuan, walaupun kita kata ustaz biasa lagi, dia dalam keadaan kalau kita belajar tuan-tuan, rujuk dalam kitab Sabilul Muhtadin, ya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sebut, ya, sebaik-baiknya orang yang masuk korban, tuan-tuan, jangan fikir, ya, saya tak sebutlah macam-macam dalam kitab tu, ya, sebaik-baiknya orang yang ambil bahagian korban, dia ambil beberapa suapan saja. Itu paling baik. Paling baik tuan-tuan. Yang kedua, ambil hati saja. Yang itu bagi kepada miskin. Sebab dalam kaedah fiqh ada 2 je. Tak kaya miskin, tak miskin kaya. 2 tu je. Tapi kalau dalam keadaan jabatan kebajikan masyarakat lain, dia ada kaya sederhana, lagi miskin, fakir miskin. Dalam kaedah fiqh tak kaya miskin, tak miskin kaya. Sebab itu kita boleh ukur pada diri kita, kita kaya atau miskin, tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya pendapatan saya 1,000. Ya, pendapatan 1,000, tapi tengok harta banyak mana. Rumah saya 10, kereta 3, bini 4. Yang itu syok dengar. Ya. Kereta besar, rumah besar, bini pun besar. Cukup lebih daripada tu, walaupun gajinya 1,000. Tapi dengan sebab pendapat, dengan sebab harta dia lebih banyak, dia tidak diklasifikasikan sebagai orang miskin. Maka dia boleh nilai pada diri dia sama aja dia miskin ataupun kaya. Kalau dia kaya, buat apa dia? Nak ambil daging orang miskin, hak orang miskin. Sebab itu korban ni tuan-tuan, sebaiknya Nabi ada kita Nabi ambil hati yang itu bagi kepada miskin. Sebab kaedah dia ataupun falsafah kita korban ni paling senang tuan-tuan, mengkayakan orang miskin. Itu sepatutnya. Tapi hari kita tengok buat korban tak apa-apa, tapi yang miskin tu tak miskin. Tu atas dia sama ada dia dapat daging korban tadi, dia nak jual ke, dia nak buat apa, tu atas dia. Kita yang kaya ni tuan-tuan tak boleh. Dia ada beberapa perkara MSG, sama ada nak makan, ataupun sedekah, ataupun jamu untuk orang kaya yang lain. Itu orang kaya.
yang ketiga dia jamu bagi orang-orang makan. Itu boleh dia buat. Tapi kalau dia dapat daging dalam keadaan daging yang fresh, tuan-tuan, daging mentah, dia tak boleh nak bagi kepada adik-beradik dia dalam keadaan daging mentah. Tapi yang kita tu berlaku hari ni, dia dapat daging senang-senang hati, yang suka-suka dia bagi dekat orang-orang ataupun adik-beradik dia yang kaya. Nampak? Jadi yang Nabi ajar, adik-adik ni bagi kepada miskin, itu sebaiknya. Ya? Ataupun dalam kitab sebut 300 gram. Paling tak ada, paling sedikit nak bagi. Dan jenis kita ada pula setengah tempat tu dia kata, kita buat korban ni semua dah berkenuri. Semua berkenuri di sekolah kita. Kan? Buat main sekor lembu, buat kenuri habis. Usaha kata buat kenuri habis. Jadi dia kena tarik juga tuan-tuan, paling tak ada 300 gram. Itu pendapat yang dulu. Tapi yang kemudian ni tuan-tuan, bagilah sekilo daripada yang banyak, bagi sekilo untuk mengelakkan ada juga kita bagi kepada orang miskin. Itu sebaiknya. Lah, Ustaz kamu nak bagi tahu, kami nak buat. Tanya berapa tombok, kami buat 20 tombok saya. Nah, Ustaz baru main malam ni, baru bagi tahu. Tak buat tuan-tuan, yang mana kita terima tak betul. Kita pergi beli balik daging tuan-tuan, bagi pada orang miskin. Beli sekilo, pergi bagi. Goman. Denda. Sebab kita buat takjil. Nah, baik. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kisah daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam itu tuan, kita tak payah bersembang lah, tak payah bercakap lah, tak payah bercakap banyak lah tuan-tuan semua tak. Cerita dia apa? Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dapat arahan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak. Dan kita tahu dah sekali ditukarkan, bukan tukarkan Nabi Allah Ismail, digantikan Nabi Allah Ismail alaihissalam itu dengan kibat. Itu semua makhluk dan makhluk. Tetapi peristiwa yang pertama korban, jadi orang tak tahu, kadang-kadang nak disebut di dalam ayat Al-Quran, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Peristiwa yang pertama kali buat korban ini tuan-tuan, ketika mana anak kepada Nabi Adam alaihissalam, iaitu Qabil dan Habil. Qabil nak kembang dengan Iklimah, Habil kembang dengan Labuda. Nah, syariat ketika itu boleh dikawinkan secara bersilang. Dipendekkan cerita tuan-tuan. Kalau cerita yang takbir, tentu kita tak masuk surah Yasin. Nah, dipendekkan cerita Allah Subhanahu wa taala ketika itu pun disyariat kepada zaman Nabi Adam alaihissalam boleh berkahwin secara silang. Nah, Qabil dikahwinkan dengan Labuda. Qabil yang cantik, yang handsome itu dikahwin dengan Labuda yang tak setega. Manakala Habil yang tak handsome ni kahwin dengan Iklimah yang sega. Nah, maka tak puas hati babnya. Tak puas hati. Nah, siapa yang tak puas hati? Qabil. Nah, banyak tak puas hati. Maka di antaranya Allah Subhanahu wa taala suruh dua-dua mempersembahkan korban masing-masing. Dan dipendekkan cerita, korban yang dipersembahkan oleh Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab dengan keadaan dia buat korban itu tidak ikhlas, dia murung. Manakala Habil ini Allah Subhanahu wa taala terima. Lalu Qabil tak puas hati, dia bunuh Habil. Bila bunuh Habil tuan-tuan, dia tak tahu macam mana nak simpan mayat Habil ni. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertuntunkan kisah gagak, dua ekor gagak. Fab'asa Allahu ghuraban yab'atsu fil ardh yuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala
Maka dipertontonkan kisah dua ekor gagak ini. Seorang sahabat dia mati, gagak tadi korek tanah, maka diletakkan mayat kawan dia, kawan gagak tadi masuk ke dalam tanah dan tidur. Maka peristiwa itu dilihat oleh Qabil, maka Qabil pun melakukan perkara yang sama. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mukadimah ini kita dapat manfaat dari dua kita insya-Allah. Malam ini nak suruh masuk dalam tafsir surah Yasin, tapi saya bersilap bawa kitab yang tu dia cerai. Tuan-tuan kata, ustaz ni baik keluar dah tempoh dah tengok kitab, silap pula dah. Apa tentang surah Yasin, tuan-tuan baca tiap minggu kan, ayat tuan-tuan silap, apa masalah, semua berubah. Baik, semua ada tafsir surah Yasin lah. Surah Yasin semua ada, semua boleh, tak ada mana dekat apa yang nak, apa nak risau kan. Omong saya satu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin ada 83 ayat. Okey? Dan kita harus baca tiap malam Jumaat. Tiap malam Jumaat tuan-tuan harus baca 83 ayat. Surah Yasin ini pula salah satunya berada di dalam Al-Quran. Al-Quran mengandungi 114 ayat. Itu maklumlah, 114 ayat kita tak boleh juga. Ya. Sepatutnya nama-nama surah ni tuan-tuan boleh hafal dah. Mau kalau kata kita nak baca Al-Quran ni lama dah tuan-tuan, sepatutnya boleh hafal Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa'ul Ma'idah. Lepas tu Iqra. Kan? Kat tu tak boleh. Anak-anak kita kalau kita suruh cakap mana? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Iqra. Kat tu lah. Tu jadi lembu Al-Baqarah. Tak boleh. Tapi kalau suruh menyanyi lagu Hazamah tuan-tuan, dia ingat sampai habis. Lagu baru. Nah, malaikat dah tajuk dia, saya pun pening. Bila mana orang hantar soalan, ustaz tengok ustaz lirik lagu ni. Malaikat, dia suruh malaikat jaga dia punya girlfriend bila mana dia mati. Tuan-tuan balik tanya anak, ada tak tajuk lagu Hazamah penyanyi dia nyanyi lagu malaikat. Dia bukan suruh minta kepada Allah Ta'ala supaya dipelihara, tapi dia suruh malaikat, dia suruh Tuhan apa kat malaikat supaya malaikat jaga. Gila friend dia bila mana dia mati. Kalau gila friend dia tu bagus siapa ada. Kalau jenis mangkuk ayut, siapa nak jaga? Tapi anak kita boleh sampai lagu, anak kita boleh apa tuan-tuan. Tapi kalau nak suruh apa nama-nama surah, kompor tak boleh. Sebab apa? Sebab kita dalam mendendangkan. Dalam TV kalau ada tiap hari dia ni RTM, kalau dia buat nama-nama surah Al-Quran, nasyid dulu. Agak boleh ingat? Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dulu kumpulan Rehan buat nasyid tentang Nabi 25 Rasul. Tuan-tuan pun tak baik. Ya. Kalau tanya boleh kan? Kan? Mesti sangkutnya. Tak boleh pergi. Sebab apa? Tak ingat aturan dia. Tapi bila Rehan dia cipta, Adam Idris Nuh Saleh Ibrahim, boleh sampai habis. Lepas tu dia buat pula nama malaikat yang wajib kita kenali. Kita pun boleh ingat. Sebut satu-satu pula mengikut nasyid. Sebab apa? Sebab diulang, maka manusia ni boleh dapat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, maka saya kira begitulah hal keadaan Al-Quran. Kalau diulang nama-nama surah, confirm anak-anak kita boleh ingat. Kita pun boleh tumpang sekali ingat.
dengan sebutan 114 surah. Maka surah Yasin ini di antara salah satu surah yang terkandung di dalam Al-Quran daripada 114. Surah Yasin ini juga berada di juzuk yang keberapa? Nak tanya tuan-tuan, dari baca lama dah. Maka malam ni dia ada soal jawab macam tu. Tuan-tuan rasa pelik, tuan-tuan punya pasal. Jenis saya mengajar macam ni. Kalau saya seorang dia tu baca, tuan-tuan yang confirm di belakang tu anggu, geleng, tak ada apa-apa. Juzuk berapa? 22 dan 23. Dia tak boleh jawab 22 saja. Dia mesti masuk 22 dan 23. Baik. Ada 83 ayat. Muka surat berapa tuan-tuan? Dalam Al-Quran, muka surat ni tak kecil dia. Ingat muka surat ni tak kecil. Muka surat satu saja makbul. Ada mula dalam surah Yasin. Tapi kita tak pernah pegang Quran. Tuan-tuan bisa tak baca malam Jumaat, baca Yasin pegang Quran? Ya. Sebaiknya pegang Quran. Kalau kita ada buku, berarti baik kita pegang Al-Quran berbanding kita pegang surat Yasin. Muka surat 440. Tu kompom kena hafal tuan-tuan. Sebelum berpelik mereka kawan boleh hafal. 440. Nah, surah Yasin dimulakan dengan ayat yang pertama, iaitu Yasin. Tapi tuan-tuan pernah tengok tak? Pada huruf ya dengan sin itu, walaupun dua huruf, ya itu tidak ada sedikit pun alamat, tidak ada satu pun alamat, iaitu tanda pada atas huruf ya. Tapi dalam ni dah, tuan-tuan baca, ni dalam ni pun tak ada. Tu nak baca macam mana? Kalau orang yang tak pernah mu'alafkan baru masuk Islam, dia nak baca, dia baca macam yes. Kita mungkin tak baca macam tu, sebab kita tahu. Tapi baru tengok, rupanya atas ya ni tak ada tanda. Tu dia lah, 40 jam dah baca tiap malam Jumaat. Coba ikut salaman tuan-tuan. Baru malam ni tengok, betul Ustaz kata atas ya tak ada tanda. Awal lah aku baru tengok malam ni. Baru pasal. Tu pun bukan main. Malam ni confirm Ustaz mengajar dalam 23 ayat, confirm habis. Ya, tak ada tanda tuan-tuan nak baca macam mana dan nak baca berapa rakaat. Pernah tak kita fikir, pernah tak kita tanya, walaupun kita lama dah belajar tajwid. Maksud tajwid pula. Sin baca berapa rakaat, tengok tanda panjang. Ini di antara salah satu surah yang ada khawatir suara. Ya, yang ada huruf-huruf qata, huruf-huruf yang terputus. Di sana juga ada beberapa huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Quran. Sebab itu bila mana kita jarang baca Al-Quran, bila kita baca itu yang jadi macam-macam bunyi tuan-tuan. Di antaranya alif, lam, mim, shad. Ada orang baca dengan al-mas. Sempoi. Alif, lam, mim, ra. Ini tak bunyi almari lah tuan-tuan. Yang tu Ustaz tu murung. Tak pernah saya jumpa pun. Tapi alif, lam, ra ada orang baca alif. Almas tadi memang betul ada. Budak nak masuk 3 kali 1 baca kat saya. Tahu apa saya tak ingat lah. Lah ni rasa dah habis nak masuk universiti lah. Mula-mula nak masuk ke sekolah menengah, saya interview. Dia baca al-mas. Saya pusing, boy apa baca macam ni? Tak pernah dengar. Baca sekali lagi tengok. Al-mas. Sekali lagi. Al-mas. Ni tanya apa dia nak masuk sekolah ke tak? Nak dapat di UPSA. Tapi nak masuk sekolah agama. Kita hanya.
buat kajian setiap selepas pada huruf-huruf yang kotor ini, huruf-huruf yang terputus ini, tuan-tuan akan dapati ada satu perkataan yang memberi maksud kepada Al-Quran. Yasin wal Quran, Hamim Tanzil. Banyak lagi surah-surah yang dimulakan dengan huruf-huruf ini. Ada perkataan sifat itu yang membawa maksud kepada Al-Quran. Nak bagi tahu kepada kita Al-Quran ini penuh dengan berbagai rahsia. Baik. Yang kita nak baca Yasin ni tuan-tuan. Nah, kalau sebut di dalam tafsir yang dulu-dulu kita baca ataupun daripada sudut terjemahan dia akan tulis hanya Tuhan yang tahu. Baik? Yang kemudian ada pula tulis wahai manusia. Yang kemudian yang kita tengok mungkin dia tulis Yasin, dia tulis Yasin juga dengan tulisan Roman. Ya? Jadi surah ini nak seru kepada siapa? Memang confirm seru kepada manusia. Bukan kata surah Yasin saja. Surah-surah lain pun yang terkandung di dalam Al-Quran, semuanya diserukan kepada manusia. Baik. Yasin, ya itu dibaca dengan dua harakat. Kalau kita rujuk ke dalam Quran yang tulisan imla'i, tuan-tuan kenal tak Quran imla'i yang disebut sebagai Quran Majid? Dengan Quran sekarang ni yang kita guna pakai iaitu Quran tulisan Besar Osmani. Quran yang tulisan imla'i ada orang pakai lagi. Ya? Ada orang tanya, ustaz macam mana mereka ni duk pakai Quran imla'i? Haram, disebut haram tulis. Saya kata sama, sikit ni haram tau. Bukan. Bukannya tuan-tuan, pada pandangan saya, ya, pada pengamatan saya dan pada yang saya belajar tuan-tuan, sebaiknya kalau dia boleh baca dalam keadaan lancar menggunakan Quran Majid, dia baca lancar, tak ada satu kesilapan, dan dia tahu tak mana wakaf, jadi baca dengan bacaan sekian-sekian. Contohnya nun silap, nun liwan, apa panggil, nun apa lagi, nun sorry, kan? Pada juzuk yang kedua, makro yang keempat. Nah, khairanil wasiyyah, khairanil sepatutnya tiada nun kecil di dalam Besar Osmani, tetapi diwujudkan di dalam Quran Majid. Kita kenal dalam Quran Majid ni. Siapa tak kenal kat tangan? Tobat angkat. Bagus. Nampak dia boleh hadiah kat dia. Percutian di depan untuk apa? Depan KFC. Sehari semalam. Baik. Bagus kan? Mengaku kan? Kita yang minta kan? Baik. Quran Majid dengan Quran Besar Osmani, tentu kena kenal. Kalau ada sakit tengok beza. Kalau kita yang boleh baca dengan Quran menggunakan Quran Majid ini tuan-tuan, guna Quran Majid, kita baca lancar 30 juzuk Al-Quran, tak ada masalah. Mohalnya dia baca lancar, silakan. Bila berhenti pun dia baca betul. Sebab apa? Bila dia duduk esok dah baca dengan Quran Majid, ni yang bagi umur 60-an. Kalau yang muda lagi baru umur 12 ni, ubahlah, ada masalah lagi ubah. Tapi yang umur 60-an, umur 50-an, yang lepas berpencin, dia duduk esok daripada muda dulu duduk baca Quran Majid dan tuan-tuan, baca lancar. Bagi Quran Besar Osmani kat dia, salah bukan. Mana bagi? Saya bagi. Dia nak baca Quran Majid lagi. Sebab dia baca, bila kita tanya dia hukum apa, dia akan jawab. Silakan. Jadi dalam Quran Majid tuan-tuan, ini dia buku tanda. Contoh boleh. Dan tulisan dalam surat Yasin pun ada juga yang masih lagi kita beli, kita tak tengok dah ada lagi tulisan Majid. Bila tulisan Majid ini dia ada kesilapan, bukan kesilapan di dalam tulisan itu tuan-tuan, kesilapan yang mungkin akan berlaku kepada pembacanya. Macam tadi saya sebut di dalam juzuk yang kedua ataupun dalam surah Yasin tuan-tuan
yang kedua itu khairani. Sepatutnya kalau nanti dia panggil khair, dia sebut sebagai khaira. Dia ada tanwin dan ada alif. Di situ disebut sebagai hukum dia mad iwad. Nah, tapi bila nak sambung dengan al-wasiyah, khairan al-wasiyah, dia kena wujudkan nun yang kecil disebut sebagai nun iwad ataupun nun silah ataupun nun saghir ataupun contoh nak sebut bahasa Melayu nun kecil, hantam saja berhenti baca betul. Ni sebut agama dah, ulama-ulama hukum tadi sebut tapi baca cerai juga. Tak betul-betul. Tak boleh tuan-tuan. Baik. Jadi dalam surah Yasin ni, ya tu dalam Quran Majid dia akan letak dengan tanda. Tapi Madrasah Osmani tak letak tanda. Sebab tu saya kata nak baca macam mana. Contoh kena ingat, dalam Quran huruf yang dibaca secara huruf yang kotak ini yang dibaca dengan dua harakat, iaitu Hayyul Qahhur. Lihat, Hayyul Qahhur. Ha, ya, qa, ha, ra. Yujaduna khamsah ahruf. Ada 5 huruf sahaja. Saya ulang tayang sekali lagi. Ha, sebutan ha pedas. Ha walihahna minal muhni, muhahan walihaha. Ya yan waliyayna minal muyi, muyaya waliyaya. Aja nak sebutnya. Qawwan waliqatna minal muqni, muqatan waliqata. Ha walihahna minal muhni, muhahan walihaha. Raran walirarna minal murni, muraran walirara. Jadi 5 huruf ini tuan-tuan ingat, Hayyul Qahhur. Jumpa di dalam Al-Quran, tengok tak ada tanda pun nak baca macam mana ni. Taha, to pun tak ada tanda, ha pun tak ada tanda. Nak baca berapa harakat, ingat 5 huruf tadi, Hayyul Qahhur. Hayya Taha. Semua ngapai dah Ustaz, baru belajar kami dah sampai wedding dah Ustaz bangun Malaysia. Ingatlah sempoi awak. Bukan masjid yang sempoi. Ingat tadi lah. Ustaz baru dah start game, kami semua huruf tu apa dah. Ustaz petik dah boleh jawab lah. Nah, Hayyul Qahhur. Sebab apa saya ulang banyak kali tak bagi tuan-tuan ingat adalah alhamdulillah dapat ilmu kat saya. Nah, sebutan. Kan Ustaz nak tunggu bunyi lah. Ustaz ni sempoi. Tunggu bunyi nak habis je tu. Ya, tuan-tuan, kita belajar bagi ingat betul-betul. Baik kenal. Okey. Yang kita jumpa dengan huruf alif. Alif nak baca berapa harakat pula? Jumpa di dalam awal-awal surah Baqarah. Ya. Tapi kita lu belajar dulu baca muqaddam. Ni pun satu. Kenal tuan-tuan. Muqaddam dengan ayat-ayat lazim yang berada di dalam Al-Quran. Saya ulang balik. Muqaddam sama juga, yang ada ayat di dalam muqaddam itu juga ada di dalam Al-Quran. Jangan kita salah tafsir, salah pengamatan. Duk sebut pula mai bulan Ramadan dulu masjid tu best. Sebab apa? Masjid tu baca Al-Quran. Masjid tu tak best sebab masjid untuk imam dia baca muqaddam. Sama nak baca Quran juga, cuma masjid yang pertama tadi baca Al-Quran, baca ayat suci Al-Quran daripada depan. Baca ayat-ayat yang panjang, baca surah-surah yang panjang. Tetapi masjid yang kedua tadi baca bukan daripada muqaddam. Dia tu faham dia tu. Baca daripada juzuk yang ke-30, iaitu ayat-ayat lazim, surah-surah yang pendek dan ayat-ayat yang pendek, sama juga Al-Quran. Jadi kita nak baca dalam muqaddam dulu. Bila mana Tok Guru kita belajar ajak kita alif baru. Mula-mula dah kita belajar salah. Alif tuan-tuan sebut macam mana? Tuan-tuan sebut alif macam mana tuan-tuan? Ini bro.
Kita ambil penunjuk sampai bunyi mukaddam tu. Sebab apa duk tunjuk? Alif, ba, ta. Sampai nak jumpa ya tu senyap. Tuan-tuan mula dengan huruf alif pun tak boleh tersebut. Tuan-tuan sebut dia tu alif. Tuan-tuan hebat daripada saya. Saya kan mesti sebut dia tu tuan-tuan. Saya dulu pun tadi macam tu tuan-tuan. Alif. Jadi bila kita sebut alif, salah. Sepatutnya ejaan alif huruf alif ni alif, lam, fa. Alifun. Pendek. Sebab tu di dalam surah Baqarah tuan-tuan tak boleh baca alif, lam, mim. Tuan-tuan tak boleh baca alif tu dengan panjang dua harakat. Walaupun tuan-tuan golok dulu, mukaddam tu baca dengan alif. Sebab sebutan alif ini hanya satu harakat. Satu harakat. Jadi ingat, di antara huruf kotak ini alif. Huruf alif. Yang salah baca macam mana? Ada. Siap dengan bunyi bini muar. Itu tak tahan. Ingat. Macam-macam. Kadang-kadang saya stres. Ingat. Macam huruf qaf tu. Tuan-tuan jumpa huruf qaf. Kan? Dia baca macam mana tuan-tuan? Tanya dengan siapa baca macam ni? Dia huruf qaf. Ustaz kan tak tahu. Tidak bertanya. Kita pula. Siapa yang terbaik? Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, jindal. Sepatutnya bunyi qalqalah itu pada di dalam perkataan. Ini adalah huruf-huruf kotak. Dia kena bunyi huruf dia balik, badan dia sendiri. Oh, 6 harakat. Tu imam tu selalu baca pada pokok yang bawah, yang pertama sebelum Nabi. Tapi kadang-kadang Tok Fatih pun nak tengok tuan-tuan, dia baca tak cukup 6 harakat. Jadi kita masuk pada huruf yang kedua, sin. Sin dibaca dengan 6 harakat. Tak payah sebut nama hukum apa. Tuan-tuan hebat. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita diingat hukum, diingat hukum, bila dibaca tak betul juga. Saya hebat. Ada orang tanya saya, Ustaz, dia ni ingat hukum tapi baca tak betul. Yang seorang lagi baca betul. Tadi semua cantik. Tapi kadang-kadang hukum dia tak ingat. Mana bagi ini saya kata yang kedua bagi. Yang tadi kami saya buat. Semua hukum harapkan dia. Mat lazim kalimi musaqqal. Oh, ada satu dilema. Mat lazim musaqqal kalimi. Dia jawab dua. Izhar mutlaq, izhar idgham. Yang disebut alif lam syamsiyah, idgham syamsi. Oh, saya buat semua boleh jawab. Tapi saya baca lintau bukan. Berbanding yang dia kadang-kadang dia ingat sikit-sikit. Hukum nun mati, mim mati, tapi saya baca Al-Quran lancar tuan-tuan. Kita nak yang mana? Kalau boleh kita nak dua. Baca Al-Quran lancar, hukum tadi kita tahu itu lebih baik. Baik. Huruf sin ini dibaca dengan 6 harakat. Nak ingat huruf-huruf yang baca dengan 6 harakat itu tuan-tuan dengan betul-betul. Naqasa asa lukum. 8 huruf kan? Huruf kan? Nun, qaf, ain. Nun, qaf, sad. Naqasa, ain, sin, lam, kaf, mim. 8 huruf. Naqasa asa lukum. Ingat huruf-huruf itu. Nun, qaf. Nun, nanan walinana minan nunni, munanan walinana. Qaf. Qafan waliqafna minan nunni, qafan waliqafa. Itu sebutan yang boleh senaman huruf-huruf. Kan? Kita tak boleh sebut huruf roh. Tak payah tak boleh sebut roh. Tu ayat kan tapi tak minum. Sorry tuan-tuan. Minum dulu. Bismillah. Sebutan roh selalu tak boleh sebut. Pasal apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak betul-betul
roh tu mimpi-mimpi. Praktis bagi boleh. Ada pula terlebih pula roh. Ar-Rahmanur Rahim. Berkepik di belakang. Tidak ada Imam bin Abi. Baca pula surah panjang-panjang. Ya. Ataupun roh tak boleh sebut. Bila kita sebut rumah, dia panggil rumah. Jadi weh. Macam mana nak selesai masalah itu, tuan? Anak-anak kita ada. Kan? Yang tu ada tekniknya. Lepas ni buat saya. Dan cerita ni tak habis. Baik. Jadi sebutan huruf sin tadi ada. Kita baca dengan 6 harakat. Yasin. Boleh bila mana kita nak sambung ayat pertama dengan ayat yang kedua. Wal Qur'anil Hakim. Tuan-tuan tengok. Ayat pertama dengan ayat kedua. Bila nak sambung, tuan-tuan baca macam mana? Ini dia baca lama dah. Kalau Jumat sini dia baca surah Yasin. Dah tak lah. Tuan tak ada langsung. Tinggallah satu malam, orang-orang sebulan sekali baca surah Yasin. Oh, Ustaz ni macam tak pelik pula. Dah, betul-betul. Kalau tak ada semalam kita baca surah Yasin, agak-agak tuan-tuan baca lah kamu surah Yasin. 2 saat daripada sekarang. Cik Benci tuan-tuan tak baca. Kan saya mohon, sebaiknya tinggallah satu malam sebulan sekali. Kan? Ustaz, bid'ah. Jawab senang dan bisa bid'ah. Yang kita tak mau buat bid'ah selalu. Kan? Cek balik baca Al-Quran ke Allah. Malam Jumaat aja kita baca Yasin. Alhamdulillah. Sebab kau ulama dulu buku surah Yasin ni baca malam Jumaat, tuan-tuan tak kaji. Tuan-tuan tak kaji. Dulu orang Melayu suka pasak niat malam Jumaat. Jadi ulama-ulama dulu nak tukar tabiat yang tak betul itu. Maka dia buat program baca Yasin malam Jumaat di masjid. Alhamdulillah. Ramai baca Yasin. Orang-orang boleh putih. Saya ingat kalau tak baca surah Yasin, takut jadi. Walau Yasin bilang, yes. Wal Qur'anil Hakim. Tambahan pula anak-anak kita lagi habis kita buka Quran habis sebaiknya begitu. Minta maaf kalau saya sebut dia tu tuan-tuan mungkin tertulis, saya minta maaf. Tapi sebaiknya tinggallah satu malam Jumaat kita boleh baca Yasin. Sebaiknya begitu. Baik. Jadi kalau kita baca sambung ayat pertama dengan ayat yang kedua, tuan-tuan bisa baca sambung tak? Kan? Mai Fatihah bukan main nak baca sambung. Sebab apa? Baru belajar. Dia pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Dia pun belajar. Dia sambung lagi. Tapi mai surah Yasin nak baca macam mana? Tuan-tuan try baca sambung juga macam mana? Baru dia orang malam ni rupanya boleh baca sambung tapi tak pernah baca sambung. Nak sambung macam mana pula? Dengung kau Ustaz. Boleh apa? Sebab kita kena baca surah Yasin. Orang-orang kita baca taman kita tanya 25. Ustaz kita ada. Aku jumpa ada Ustaz kita. Hakim dekat nanti betul saja. Baik. Boleh kalau ikut kaedah dia sambung jadi dengung kan? Dia berjawab Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi betul. Tapi kita baca betul. Kalau ikut kaedah dia, ya kita kena ceraikan huruf, sin kita kena ceraikan huruf. Sin, ya, nun. Sin, ya, nun mati bertemu dengan huruf waw. Kalau kita belajar kaedah tajwid, nun mati bertemu waw, hukum dia apa tuan-tuan? Idgham ma'al gunnah. Habis kat tu kan? Tak belajar tak? Habis kat tu kan? Saya tambah sikit lagi. Idgham ma'al gunnah naqis nama dia. Orang tahu saat malam ni orang tahu. Aku nak langsung baca surah Yasin. Allah. Apa tuan? Apa tuan?
idgham ma'al gunna naqis. Idgham ma'al gunna ada 4 huruf. Confirm tu 4 huruf tu. Contoh dah belajar tak? Ya, waw, mim, nun. Tetapi idgham ma'al gunna ni sebaiknya kita bahagikan kepada 2 pula. Ustaz ni mai bagi kepala kami dia belajar bilik dah 1, ustaz mai bagi jadi 2. Ustaz ni kau semua mai bagi kepala kami. Nah, penimbalan tu lah dapat ilmu tuan-tuan. Ya, kalau senang dah, bilik dah, tu yang cepat lupa. Baik. Idgham ma'al gunna terbahagi kepada 2. Yang pertama nama dia idgham ma'al gunna naqis. Yang kedua nama dia idgham ma'al gunna kamil. Saya tunjuk perbezaannya. Ini tak masuk di tafsir tuan-tuan. Ya, bila nak masuk tak tahu depan kau. Malam ni kita bagi tuan-tuan buat. Baik. Idgham ma'al gunna naqis ni 2 huruf saja, iaitu ya dengan waw. Apa cakap tadi ya? Manakala idgham ma'al gunna kamil yang sempurna ini bukan pokok sempurna. Kamil tuan-tuan ingat pokok sempurna. Apa sempurna? Ingat itu. Mim dengan nun maksud dia idgham ma'al gunna kamil yang sempurna. 2 huruf ini dengan ini. Idgham ma'al gunna naqis tadi kurang sikit sebab apa? Dia kena nun dulu ataupun satu baris daripada tanwin tadi. Satu baris daripada tanwin itu adalah huruf nun asal. Boleh baru kat ni lah. Nak baca contoh. Yang ni kita jumpa ikut kaedah dia, nun bertemu dengan waw jadi idgham ma'al gunna naqis. Contoh kita baca min ni'matin tujza. Kita jumpa kan nun mati bertemu dengan nun iaitu masuk kuih. Yang ni nun mati nun mati bertemu waw. Okey. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin kita tak baca dengan lahabin masuk kuih. Tak tahu baca dengan masuk kuih. Sebab dia naqis kurang. Dia tak masuk kuih. Kita boleh baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin tartib unam. Ini bacaan Khalaf dan Hamzah. Dalam ilmu qiraat dia dipanggil sebagai tartib unam, tidak dimungkinkan. Sekarang ini nama dia apa dia? Idgham. Ya, idgham memasukkan ma'al gunna beserta dengung naqis yang berkurangan. Kurang sikit. Jadi baca dengan lahabin wa tab. Lahabin. Itu. Sekarang kita jumpa nun mati. Ya, si nun mati bertemu waw. Memang itu kaedah memang kita kena dengunglah. Tapi di sini tidak didengungkan. Baca dengan izhar. Sebab itu di dalam Al-Quran tuan-tuan ada tempat yang dia bersalahan dengan kaedah yang kita belajar. Kalau nak cerita bab tempat-tempat di dalam Al-Quran yang tuan-tuan baca bersama Osmani itu, tuan-tuan kena panggil ahli dia pula. Tak habis dalam tuan-tuan sampai duduk. Tuan-tuan tak duduk. Takut? Tuan-tuan duduk saya nak balik. Saya memang tak sanggup tuan-tuan. Saya tak sanggup. Tuan-tuan sanggup kan? Tengok ada sanggup tuan-tuan bagi duduk ganti saya. Dalam Al-Quran banyak tempat-tempat yang kita kadang-kadang tak tahu baca macam mana. Kan itu kita jumpa di dalam surah Fussilat. A'jamiyyun wa 'arabi. Baca macam mana? A'jamiyyun wa 'arabi. Bunyi macam mana? Kita tahu. Ansar dengan mula. Itu bacaan dengan tasbih. Satu tempat yang di dalam Al-Quran. Tapi ada juga kita boleh baca dengan 2 wajah bacaan. Di antaranya kita baca dengan al-ana. Itu baca wajah pertama. Wajah kedua kita boleh baca dengan al-ana. Tapi dalam kita baca mana? Jangan markat tadi makhraj. Kita sebut makhraj. Ya.
di atas huruf alif tu, iaitu pada surah Fussilat. Macam juga kita baca dengan imalah. Ada satu tempat kita baca dengan majreha. Ya, kita dah belajar dulu imalah contoh. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim majreha wa mursaha. Sate. Majre sate kita sebut itu. Sepatutnya baca dengan X-ray. Majreha wa mursaha. X-ray dia tempat. Itu keyword dia. Kita baca dengan sate yang jadi majreha. Itu baru satu tempat dia baca imadah tuan-tuan. Dalam Quran yang kita baca itu pun tak betul. Sebab itu kena talaki Al-Quran, kena talaki guru banyak pasal sudah dua ni. Tutup guru banyak Quran cukup banyak. Pergi tuan-tuan, tak ada ustaznya. Ya, masjid ni tutup guru banyak. Sebab tu setiap malam mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan lepas berdoa ni tuan-tuan. Sebab ini tempat ilmu. Masjid bukan sekadar tempat untuk sembahyang saja. Tuan-tuan lepas tuan-tuan. Pergi tuan-tuan. Jangan jadi minal qasirin. Ada masa tanya ustaz. Ustaz rumah ni, habis punya tu ustaz. Masa sikit tak boleh nak tanya. Tengok spesifik bagian apa ustaz. Tengok dia mengajar bab akidah, tanya bab akidah. Ya. Tapi kalau bab ni dia boleh jawab, silakan, tak ada masalah. Ya. Tapi ada setengah tempat yang dia tak mempergunakan. Ya. Ada kelebihan tu, contoh guru ada, dia tak guna bunyi. Tapi tuan-tuan, saya minta baik. Jadi bacaan kalau sambung pada surah Yasin ni tuan-tuan kena ingat, kalau kita nak baca sambung jangan dengar, dibaca dengan izhar. Silahkan. Kita soalan malam ni Yasin. Malam ni balik-balik kita tanya malam ni ke ni Pak Yasin boleh Pak? Baca dulu kita nak mati juga. Mereka orang baca Yasin kita. Kita soalan juga. Boleh faham tak? Di Sungai Dua tu susah buat tanya soalan. Situ semua tahu lah. Daripada ilmu Al-Quran, semua ilmu dia tahu lah. Ustaz buat tanya lah. Dia. Kalau soalan, ada soalan. Dan artinya ni, kan? Selesai lah tu. Yang malam ni, ayat pertama, Masyiah. Orang tanya, bila nak surah Yasin ni, Yasin ni macam nak boleh jawab. Bila ya apa? Syarat dia. Ingat? Boy. Lalu. Baik. Jadi sekarang itu tuan-tuan, kalau ada soalan saya sebelum ini kalau ada soalan tanya boleh buat saya. Nah, sebab dah ada. Macam bisa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Izhar. Baca izhar. Ya? Tak boleh baca yes. Yasin macam biasa, cuma jangan tunggu. Jangan tunggu. Tapi sama, dan jangan sakar. Nah, sakar ni tidak boleh diskusi, jadi sakar. Ya, baik. Ada soalan pun. Baik. Dia bila buka seorang berani, dia tak balik ke telefon. Cari buat tanya, telefon terus tengok. Ya. Kalau ni tahu dah, Ustaz tak suruh tanya Quran dia. Bila tanya dah, surah apa? Ayat apa? Itu yang kuih kelabah. Sekarang ada apa? InsyaAllah. Dengan tubuh ada insyaAllah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi wa ma yubaghituha. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada diri saya sendiri. Mohon kemaafan jika terkasar bahasa dan semua maknanya. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim.